Buku Kelahiran Teragung sangat istimewa sekali kerana terdapat fakta-fakta sejarah yang jarang diketahui daripada buku-buku sejarah yang lain. Di samping itu, buku ini memaparkan fakta-fakta dalam bentuk yang sederhana dan santai, grafik-grafik yang sangat menarik. Terdapat juga peristiwa-peristiwa aneh yang jarang diketahui tetapi ada dalam buku ini, umpamanya ketika Nabi lahir. Timbul satu cahaya yang sangat terang benderang sehingga mak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah, dapat melihat bantang tengkuk leher unta yang berada dekat Busrah yang sangat jauh itu. Demikian 14 tiang istana Raja Kisra yang sangat besar itu tumbang dan patah yang tidak pernah pun berlaku sebelum ini. Api sembahan orang Majusi yang 1000 tahun tidak pernah padam, malam itu terpadam kerana kelahiran baginda yang sangat mulia ini. Demikian air di tasik sawah yang terdapat di Iran kering kontang dan berhala-berhala yang terdapat di sekitar Kaabah pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh, dan bila diletak kembali maka jatuh lagi, menunjukkan kemuliaan yang akan dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kelebihan buku ini ialah terdapatnya peta perkuburan Baqi'. Orang yang nak pergi umrah sangat bagus sekali bawa kitab ini dan pergi ziarah ke Madinah supaya dapat menziarahi Baqi' dan menziarahi siapa yang dikuburkan di Baqi' itu. Perkuburan Baqi' di Madinah dikatakan juga dengan Jannatul Baqi', iaitu syurga kepada Baqi' ataupun Al-Baqi'ul Gharaqat, sebab kemuliaannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama dikuburkan di Baqi' adalah Sayyiduna Uthman bin Mad'un. Beliau adalah muhajirin yang pertama sekali syahid dalam perang Badar dan beliaulah orang yang pertama dikuburkan di situ. Dalam buku ini disebutkan dengan petanya, dengan nama. Umpamanya bila kita masuk di pintu Baqi' itu 30 meter ke hadapan, kita akan melihat perkuburan yang sedikit kecil. Di situlah dikuburkan 3 orang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidatuna Ummu Kalthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 25 meter di sebelah kanan sedikit, di situ dikuburkan Ahlul Bait. Pergi lagi 20 meter ke hadapan, kita akan melihat satu kubur yang kecil. Di situ walaupun nampak kuburnya kecil, tapi surroundingnya dikatakan di situ dikuburkan Sayyidina Uthman bin Mad'un, seorang muhajirin yang paling awal wafat dan syahid di Madinah dan dikuburkan di situ. Nanti kita akan pergi selebih kurang 75 meter ke hadapan. Ada satu perkuburan yang 2 meter tinggi daripada bumi Baqi'. Itulah perkuburan Syuhada Hurrah. Di ketika Yazid bin Muawiyah datang menyerang bumi Madinah, mereka pertahankan syahid dan dikuburkan di situ. Pembaca budiman akan diijazahkan salawat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang terdapat dalam kitab ini, di mana anak murid kepada Imam Syafi'i bermimpi melihat Imam Syafi'i dan ditanya apakah yang dilakukan Allah Azza wa Jalla kepada Tuan. Imam Syafi'i mengatakan, aku dimuliakan seolah-olah seperti pengantin diiringi dalam perjalanan dan ditabur bunga-bunga yang wangi. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh satu salawat yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafal an dhikrika al-ghafilun. Yang kedua, di dalam buku ini juga dimuatkan amalan untuk bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahaja yang memiliki kitab ini akan mendapat ijazah untuk mengamalkan 2 amalan ini.